yang kita nak belajar hari ini adalah standard pembelajaran 7.1.1 iaitu membanding nilai nombor, memerihal, ada banyak benda, membanding nilai nombor, memerihal ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Okey. Jadi sebelum tu apa benda ketaksamaan ni? Okey. Ketaksamaan ini selalunya kita buat perbandingan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Contohnya dari segi bilangan, harga, suhu, saiz, tinggi, gisim dan sebagainya. Okey. Contohnya sekarang kan musim pandemik COVID-19, hari-hari kita tengok kes COVID-19 dekat Malaysia. Okey, semalam kes COVID-19 berapa? Siapa tahu? Kes COVID-19 semalam berapa? 6.9. Siapa tahu bagi tahu kat saya cepat. Berapa kes COVID-19 yang berlaku dekat Malaysia semalam? Boleh Google dapatkan jawapan. Nampak tak? Kes semalam berapa? Kau apa tak tahu? RM17,352. Malam 17,352. Okey, Ain Sofia. Thank you. Hari Ahad. Hari Ahad berapa kes? Apa dia? 20,396. 20,396. Okey, hari ni kita nak belajar tentang ketaksamaan. Okey. Untuk hari Isnin, kes COVID 17,352. Untuk hari Ahad, kes COVID 20,396. Okay, kalau dalam bentuk ketaksamaan ini, kita boleh cakap bahawa kes COVID pada hari Ahad lebih tinggi berbanding kes COVID pada hari Isnin. Betul tak? Kes COVID hari Ahad lebih tinggi daripada kes COVID hari Isnin. Ataupun kita boleh tulis A lebih besar. Lebih besar daripada I. Contohlah kita guna huruf A dengan I. A lebih besar daripada I. Itulah kita nak belajar hari ni. Ketaksamaan. Kita nak membandingkan. Ada yang besar, ada yang kecil ataupun kurang. Okey, kalau kita nak guna perkataan kurang daripada, kita boleh kata kes hari Isnin kurang daripada kes hari Ahad. I kurang daripada A. Yang ni lah kita nak belajar hari ni. Ataupun kamu pergi kedai, kamu nak beli handphone. Handphone dah ngok-ngek dah. Nak beli handphone. Pergi kat kedai, dapatlah handphone. Ada dua jenama. Satu Oppo 1,400. Satu iPhone 1,600. Mak kamu kata pilih handphone yang lebih murah. Nak pilih A atau B? Kita buat perbandingan dulu. Telefon mana yang harga lebih rendah? A ke B? A. A, okey. Jadi kita boleh kata perbandingan dia adalah harga telefon pintar jenama A kurang daripada jenama B. Okey. Hubungan ni, telefon-telefon ni harga-harga dia tak sama ni, itulah kita panggil ketaksamaan. Ataupun apa? Contohnya tinggi Farah. Farah Insyirah tinggi apa? 365. 165. 165. Farah Insyirah 165. Amsyal tinggi berapa Amsyal? Tak ingat lah cikgu. Amsyal rendah sikit pada Farah kot. 160. Okey. Ini pun dipanggil ketaksamaan sebab kuantiti ni tidak sama nilai. Okey, kita boleh katalah cikgu bubuh Farah ni A. Amsyal ni B. Jadi kita boleh kata A lebih besar daripada B. Ataupun kita boleh kata dia B kurang daripada
Okey, yang tu lah kita nak belajar hari ini, iaitu perkataan lebih daripada atau kurang daripada. Senang saja. Okey, tapi kepada seterusnya, membanding nilai nombor. Okey, membanding nilai nombor. Dalam bab 1 kita dah pelajari macam mana nak membandingkan nilai suatu integer dengan integer lain berdasarkan kedudukan integer pada garis nombor. Sekarang ni kita nak ambil perbandingan ni menggunakan simbol matematik. Okey. Contoh kat ini, yang ni. 1, 2 ni, dua-dua ni kita panggil dia garis nombor. Awal-awal tahun dulu kita dah pernah belajar dah. Macam mana nak melukis garis nombor. Kita belajar tu, waktu tu belajar online juga. Time tu tak buka sekolah lagi. Okey, jadi kita dah tahu bila nak melukis garis nombor ni dia mesti ada nombor yang di sini. Yang dekat depan ni, belah kiri ni dia nombor kecil. Sebelah kanan ni adalah nombor yang besar. Ini nombor besar, ini nombor kecil. Bukan ni kiri. Sekejap, lupa dah. Kiri tu nombornya kecil, sebelah kanan tu nombornya besar. Okey, katalah kat sini kita ada, dia kata perhatikan kedudukan pasangan nombor negatif 2 dan 3. Tengok dekat negatif 2 dengan 3 ini ada tanda merah kat atas dia. Okey, kita daripada sini saya nak tanya kamu, siapa yang lebih besar? Negatif 2 ke 3? Negatif 2 ke 3 yang besar? 3. Siapa yang mic dia rosak boleh jawab dekat bahagian setting, bahagian mesej tu. Boleh jawab kat situ. Okay, yang lebih besar adalah 3. Okay. Dah. Jadi bila kita nak menulis, kita boleh kata negatif 2 kurang daripada 3. Okey, kita boleh kata ni negatif 2 kurang daripada 3. Okey, bila kurang daripada 3, kita akan gunakan simbol ini. Kita akan tulis negatif 2 kurang daripada 3. Sekarang ni cikgu nak memperkenalkan simbol dekat kamu. Simbol ni kamu pernah tengok dekat dalam handphone kamu ataupun dekat laptop tapi kamu tak tahu apa maksud dia. Okay, nanti cikgu akan terangkan. Kamu nak tengok dulu simbol ni, yang ni simbol dia. Ini maksudnya kurang daripada. Okay. Yang kedua, kita ada nombor negatif 7 dengan negatif 2. Siapa lebih besar? Siapa lebih besar kat sini? Negatif 2 ke negatif 7? Negatif 2. Ya. Negatif 2. Kalau nombor negatif, kita nak pilih siapa yang lebih besar. Kita pilih siapa yang duduk sebelah kanan itulah lebih besar. Walaupun nombornya kamu tengok ni negatif 7 kan. 7 besar je tu, pasal apa dia nombor dia kecil? Sebab dia negatif. Kalau dalam nombor negatif, semakin besar nombor tu dia semakin kecil. Contoh kat sini cikgu ada negatif 10 dengan negatif 1. Okay, kalau kita tengok dia sebagai nombor positif, kita tengok 10. Besar lah 10. 1 ni kecil. Tapi disebabkan ada negatif ni, dia akan jadi yang negatif 10 ni akan jadi nilai yang kecil. Manakala negatif 1 ni nilainya besar. Okay. Jadi kita akan tengok kat sini apa simbol kita akan gunakan kat sini. Jadi kita akan boleh kata negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Okey, kita nak kena guna simbol apa? Simbol dia macam ni. Okey, kita boleh tulisnya sebagai negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Okey. Macam mana nak ingat ni? Kita ingatlah. Okey, senang je nak ingat. Cara nak ingat, kita ingat yang besar dulu. Okey. Nampak tak ni tanda ini? Anggap macam orang buncit. Sekejap cikgu tulis. Dua-dua sekali. Ni kalau cikgu tahu, kalau hampa selalu dalam
duk WhatsApp dengan kawan, lalu buat muka macam ni kan? Mata kau? Oh. Macam ni kan? Tu tanda kau sedih kan? Tanda kau sedih. Excited. Oh, excited. Kau selalu buat tanda ni kan? Maksudnya apa dah guna dah tapi hampa tak tahu maksud dia apa. Okey. Macam mana nak ingat? Cara dia yang ini. Kamu bubuh garisan di sebelah kiri. Bubuh garisan sebelah kiri. Nampak tak ni buncit? Buncit. Nampak tak orang buncit? Ataupun huruf B. Macam huruf B. Maksudnya simbol ni dia membawa maksud lebih besar daripada. Cikgu naik ke atas sikit. Ni maksudnya maksud simbol ni adalah lebih besar daripada. Okey, kalau yang ni pula kita tambah satu line dekat sebelah kiri dia akan jadi huruf apa ni? K. K. Maksudnya kecil. Kecil. Boleh faham? B maksudnya besar. K maksudnya, bukan K. Bentuk macam ni maksudnya kecil. Selama ni hampa buat emoji macam ni. Itu maksudnya ni besar, lebih besar daripada. Ni pula lebih kecil daripada. Senang saja nak ingat kan? Senang ke susah? Senang. Senang. Nah. Okay. Lagi satu cara kamu nak ingat dia adalah dia macam mulut buaya. Mulut buaya, nganga. Nganga. Okey. Sini nganga. Nampak ni? Sini nganga. Nganga luar ada gigi dia. Tang nganga tu ini nilai dia adalah nombor besar. Yang tang mulut tutup ni adalah nilai yang kecil. Boleh faham? Tang dan nganga tu yang besar. Contoh, cikgu bagi nombor 5 dengan 10. Kita nak bubuh tanda apa kat sini? Lebih besar ke lebih kecil? Besar. Besar. 5 dengan 10. Kecil. 5 kurang daripada ataupun kecil daripada 10. Jadi kita buat simbol macam tu. Simbol macam ni. Kecil. Okey. Jadi tengok tang nganga ni. Ni tang nganga ni. Nganga ni lah ni nilai dia besar. 10 tu. 5 tu kecil. Okey. Harap kamu faham dah lah ni. Sekejap. Tu bunyi apa tu? Nyanyi ke? Okey, kita tengok contoh satu. Okey, contoh satu. Isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar atau lebih kecil supaya pernyataan benar. Seterusnya, tulis ketaksamaan bagi setiap pernyataan dengan menggunakan lebih besar daripada atau kurang daripada. Okey. Tengok negatif 5/6. Dia lebih besar atau lebih kecil daripada 4? Bila kamu tengok nombor. Kecil. Awak? Lebih kecil. Jawapannya lebih kecil. Tengok ni, lebih kecil. Negatif 5/6 lebih kecil daripada 4. Kamu boleh kata juga, kalau dia kata isi simbol, dia kena isi simbol ni. Lepas tu kena tulis ketaksamaan dengan menggunakan perkataan lebih besar daripada atau kurang daripada. Okey, jadi ada dua kerja lah kat sini kita kena buat. Satu, pilih simbol. Yang kedua, tulis. Dia lebih besar daripada atau kurang daripada. Okey, kalau nombor pecahan selalunya ataupun nombor negatif, nombor negatif dia lebih kecil lah daripada nombor positif. Sekarang ni 4 kuasa 2, 9. Macam mana kita nak tahu dia lebih besar daripada 9? Dalam soalan ni kamu kena cari nilai. 4 kuasa 2 sama dengan berapa? 4 kuasa 2 maksudnya 4 darab 4. Bukan 4 kali 2 lah. 4 darab 4. 4 darab 4 berapa? 16. 16. Jadi 16 lebih kurang daripada 9 atau lebih besar daripada 9? Lebih besar. Lebih besar daripada 9. Jadi kita dah tahu 16 ni lagi besar daripada 9. Tapi soalan dia kata 4 kuasa 2. Jadi kita kena tulis 4 kuasa 2 kat sini. 4 kuasa 2 lebih besar daripada
9. Okey. Itu je yang kamu kena tahu. Okey, sebelumnya kita ada lagi soalan kat bawah ni. Okey, sebelum kita jawab soalan tu, cikgu nak bagi tahu dalam bab ketaksamaan ni kamu kena tahu macam mana nak menukar antara cm nak jadi mm, cm nak jadi meter. Okey, cikgu mulakan daripada meter kepada cm kepada mm. Okey. Meter nak ke cm kena darab berapa? 10. Ya, darab 10. Ya ke? Betul ke 10? 100. Ya, 100. cm nak ke mm berapa darab berapa? 10. Darab 10. Okey, mm ke cm ada terbaliklah ni bahagi 10 bahagi 100. Okey, lagi. Selain daripada tu, kita kena tahu juga unit-unit ni kena tahu sebab semua ni dah belajar sekolah anda kan? Dah sekolah hampa tak masuk sekolah anda. Tadika terus naik tingkatan 1 ada? Daripada tadika terus naik tingkatan 1? Tak ada. Tak ada kan? Maksudnya kamu dah belajar lah dekat sekolah rendah yang ni. Okey, lagi. Apa lagi yang kamu dah belajar dulu? kg ke g. kg ke gram. Kilogram nak pergi gram kena darab 1000. 1000. Gram nak pergi ke kg kena bahagi 1000. Ya. Okey. Lagi unit apa lagi yang famous kamu rasa? Liter. Liter. Liter nak pergi ke ml. Liter ke ml kena? Darab 1000. Ya, darab 1000. ml ke liter? Bahagi 1000. 1000. Okey. Selain daripada tu kita ada Kilometer. apa dah? Kilometer. Kilometer. Okey, kilometer cikgu tambah kat sini. Kilometer nak pergi meter darab 1000. Meter nak ke kilometer bahagi 1000. 1000. Okey, lagi apa? Ada jam. Jam dengan saat. Jam, minit, saat. Banyak benda yang kamu dah belajar dalam sekolah rendah dia akan tanya balik dalam tajuk ketaksamaan ni. Okey, jam nak pergi ke minit, minit nak pergi ke saat. Macam mana? Jam nak pergi ke minit kena darab 60. Minit ke saat darab 60. Samalah balik Bagi 60 bagi 60. Okey, yang ni kamu kena ingat. Bila kamu nak menulis simbol lebih besar daripada atau kurang daripada. Okey. Selain daripada tu, kalau kamu jumpa soalan, dah ni cikgu tak bagi soalan. Kalau kamu jumpa soalan contoh 1/5, okey, dengan 1/3. Macam mana kita nak tahu bahawa siapa yang lebih besar, siapa yang kurang daripada? Siapa yang besar, siapa yang kecil? Macam mana kita nak tahu kalau kita ada pecahan macam ni? Tahu tak? Kalau kita ada 1/5 dengan 1/3. Bagi idea Ustaz. Macam mana? Siapa yang lagi besar? 1/5 atau 1/3? 1/3. Macam mana kamu tahu 1/3 tu jawapan dia? Lukis bulat lepas tu bahagi. Okey, dia ada banyak cara. Lukis bulatan, lepas tu bahagi-bahagi. Tapi tu jenuh jugalah kita nak lukis. Kalau dia 1/10, 1/100, jenuh kita buat 100 semua tu. Okey, tak apa, good idea. Siapa lagi ada idea lain? Macam mana nak cari jawapan ni? Macam mana nak tahu siapa lebih besar, siapa lebih kecil? 1/5. 1/5, salah. Lagi, cuba lagi. Okey, lupa lah tu. Kalau kamu nak kena buat operasi tambah, apa yang kamu kena buat? Kalau cikgu kata 1/5 tambah 1/3, nak buat macam mana? Mana?
bagi sama penyebut. Ya, pandai. Kena bagi sama penyebut. Kamu dekat sekolah rendah, kamu belajar macam mana bagi sama penyebut? Darab. Darab. Darab apa? 5 darab 3, 3 darab 5. Betul. 5 darab 3. Yang 3 ni darab dengan 5. Okey. Kita darab dulu, kita akan dapat apa? Kita tengoklah. Cikgu tak mau bagi jawapan lah. Apa bagi jawapan? Kalau 1 darab 3, 5 darab 3. Dapat berapa? 3 per 15. Per 15. Apa? 15. Ini? 5 per 15. 5 per 15. Okey. Sekarang ni kamu boleh tahu tak siapa yang lebih besar, siapa lebih kecil? Sekarang nombor kita dah sama. Jadi kita nak tahu dia besar ke kecil, kita tengok nombor yang atas ni. Atas ni kita panggil apa? Pengangka. Pengangka mana lebih besar? 3 ke 5? 5. 5. Yang lebih besar kan? Okey, jadi pilih nak simbol yang mana? 3 per 15 kurang daripada atau lebih besar daripada 5 per 15? Kurang. Daripada. Kurang daripada. Itu simbol dia. Kurang daripada. Okey. Tapi dalam jawapan kamu tak bolehlah tulis yang kamu buat pengiraan ni. Kamu kena tulis soalan yang asal. Soalan asal dia apa? 1 per 5 kurang daripada 1 per 3. Okey. Apa maksud dia? 1 per 5 kurang daripada 1 per 3. Senang je. Okey, jadi kamu kena tahu lah. Kalau jumpa pecahan, macam mana kita nak tahu siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Guna kaedah yang cikgu cakap ni, samakan dia punya penyebut. Okey. Cikgu nak bagi soalan yang kedua pula. Soalan kedua. Negatif 3 dengan negatif 8. Apa jawapan dia? Negatif 3 lebih besar dari negatif 8. Okey, tu satu jawapan. Ada orang lain jawapan lain tak? Siapa-siapa lagi nak jawab? Kalau malu boleh tulis kat chatting. Kalau nak ni buka je mic. Siapa pun tak kenal kamu lah. Kan muka tak nampak jawab je lah. Okey, seorang je bagi jawapan. Okey, betul. Jawapan dia adalah negatif 3 lebih besar daripada negatif 8. Macam tadi cikgu cakap, kalau nombor negatif, kita tengok nombor yang kecil tu, itulah lagi besar. Faham tak? Okey, kita pergi soalan seterusnya. Cikgu nak bagi soalan apa? Okey, kalau ada nombor negatif dengan nombor positif. 4 dengan negatif 30. 4 dengan negatif 30. Apa jawapan dia? 4 lebih besar dari negatif 30. Okey, betul. Tepat sekali. Tanya 4 lebih besar daripada negatif 30. Okey. Next, cikgu nak bagi pula soalan perpuluhan. Okey. Soalan perpuluhan 0.2 dengan 0.6. Okey, yang ni 0.28. Okey, apa simbol kat sini kita nak letak? 0.28 dengan 0.61. 0.28 lebih kecil dari 0.61. Okey, betul. Okey, yang ni kan kita nak sebut dia 0.28. Kita tak boleh sebut 28. Sebab lepas titik ni, dia bukan nombor 28, 100 dah lah. Kita sebut dia nombor sahaja. Nombor tu satu-satu. 0.28, 0.61 macam tu. Okey. Jadi 0.28 kurang daripada 0.61. Okey. Lagi. Nak bagi lagi. 0.001 dengan 0.108.
0.0001 lebih kecil dari 0.108. Okey, betul. Tepat sekali. Pandai tu. Pandai. Okey. Tahniah. Okey, seterusnya. Sekejap. Ni tadi, yang ni baru pecahan dengan nombor negatif saja. Dengan nombor perpuluhan. Cikgu nak bagi contoh lain lagi. Okey. Contohnya, kamu dapat soalan 200 gram dengan 3 kg. Okey. Apakah simbolnya di sini? First sekali, 200 pastikan, nampak tak ni tak sama kan? Ya. Pastikan samakan dulu dia punya nilai. Kalau kat sini ada gram dengan kg, kamu pilih. Kamu suka yang mana? Kamu nak tukar yang mana? Pilih. Gram. Nak gram. Okey, kalau nak gram, ini dah gram. Jadi kg ni yang kena dah darab 1000. 1000. Itu aja lah tadi tak tahu. Kg dah jadi saja. Ya. Kena darab 1000. Okey. Jadi kalau dah darab 1000, kita dapat sini 3000, sini 200. 100. Jadi unit apa yang paling sesuai kita nak letak? Kurang daripada atau lebih besar daripada? Kurang daripada. Kurang daripada. Ya, betul. Maksudnya 200 gram kurang daripada 3 kg. Okey, tu dia. Maksudnya, bila dapat unit yang berbeza ini, kena tukarkan jadi satu unit yang sama. Lepas tu buat perbandingan dan letakkan jawapan yang betul kat situ. Okey, faham? Okey, tengok soalan A. Isi tempat kosong dengan simbol kurang daripada atau lebih besar daripada. Okey, bila kamu dapat soalan, kamu boleh tulis kat depan ni. Ni kecil, ni besar. Belajar Ustaz. Besar. Maksudnya ni kecil dan ni besar. Pok buncit tu besar. Okey, soalan nombor 1. Soalan nombor 1, apa jawapan dia? Besar. Besar. Lebih besar. Saya nak ada 22 orang kat sini. Semua kena jawab. Seorang Negatif jawab. 2 lebih besar dari negatif 7. Lebih besar daripada negatif 7. Besar. Okey, bagus. Gue dah dengar dah suara beberapa orang bercakap. Okey, betul lah lebih besar daripada. Okey, nombor 2. Kalau nombor 2 ni, tengok ni 5 ni 2 darab 3. Kamu kena cari dulu jawapan dia. 2 darab 3 ada. 6. 6. 2 darab 3 6 kan? Ya. Sekejap. 2 darab 3 6. Jadi 5 dengan 6, apa jawapan kat sini? Kecil. 5 lebih Kurang kecil daripada. dari Ya, 6. 5 kurang daripada 2 darab 3 ni. Okey, bagus. Nombor 3, 800 gram 1.3 kg. Macam mana ni? Kurang daripada. Sebelum jawab tu mesti kita kena samakan dulu ni. Ya. Samakan dulu. Sudah nak samakan? Darab 1000. Siapa? Gram ke kg? kg. kg. Kg darab 1000. Tekan kalkulator dapat berapa? 1300. 1300. 300. So kita ada 800 dengan 1300. Jadi simbol apa yang sesuai kena letak di sini? Lebih besar. Kurang daripada. Ya tak? Lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang dia jadi, kalau lebih kurang dia confuse lah, lebih kurang. Dia tak ada kalau kurang dia tak ada lebih. Faham tak? Kalau kurang. Betul. Jadi 800 kurang daripada 1.3 kg. Okey, bagus. Nombor 4. Nampak dah ni pun unit dia tak sama jam dengan minit. Jadi kamu kena tukarkan nilai jam ni pergi ke minit dulu. Darab 60. Darab 60. Dapat berapa? 120 minit. 120. 120 minit. Jadi kita nak letak apa kat sini? 120 dengan 100. 120 ni lebih besar daripada 100 kan? Lebih daripada. Lebih daripada. Lebih besar daripada 100. Okey. So cikgu ulang balik lah. Simbol ini menunjukkan kurang daripada atau maksudnya kurang daripada. Okey, kalau simbol macam ni, ini menunjukkan
lebih besar daripada. Okay, ini apa dia? Ulang siap cikgu sebut apa? Apa maksud simbol ni? Kurang daripada. Ya, bagus. kurang Ini daripada. Lebih daripada. Lebih besar daripada. daripada. lebih besar daripada. Jangan confuse, jangan kata ini lebih kurang. Lebih kurang tu dah jadi bahasa Melayu kita. Lebih kurang, saya makan lebih kurang 2 pinggan nasi sehari. Tu lebih kurang tu lebih, tak tahu kurang, tak tahu lah kurang ke lebih. Dia confuse. Jadi kalau kurang, tulis kurang saja, tak payah tulis di depan dia. Kalau besar, kena tulis lebih besar. Okay, faham?